Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya ingin berbincang tentang arak, iaitu saya ada buat satu penulisan mengenai arak menghancurkan negara dan juga tamadun manusia. Dalam bahasa Inggerisnya, alcohol destroys the nation and human civilization. Itu tajuk nota yang saya pernah tulis tahun 2 tahun yang lepas, Jadi bagaimanapun saya ingin berbincang kembali untuk renungan kita bersama dan apakah tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, arak ini memberi banyak negatif impact kepada diri kita dan manusia. Sebagai contoh, yang pertamanya, arak ini akan merosakkan otak kita, Otak kita akan rosak disebabkan arak, kerana arak ini mengganggu kita punya central nervous system. Ianya akan mengganggu dari segi pengawalan percakapan kita, fungsi intelek kita, juga mood, emosi dan sebagainya, dan juga koordinasi otak, muscular coordination. Sebab itulah mereka yang minum arak, jika mereka mabuk, percakapan mereka pun tak betul, perbuatan mereka pun tak betul, dan jika mereka memandu, mereka akan mengalami kemalangan sebab koordinasi otak mereka itu tidak begitu betul. Jadi kalau mereka amalkan minuman ini selalu, ianya akan merosakkan otak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hati itu akan rosak sebabkan alkohol. Ini adalah beberapa kajian yang telah dibuat, seperti yang saya lihat di slide ini. Ini merupakan beberapa kajian yang yang terdapat bahawa alkohol akan merosakkan hati, iaitu satu penyakit hati. Dan ketiganya, arak ini ialah boleh menyebabkan sakit kanser, Berbagai kajian yang dibuat oleh United Nations, World Health Organization, dan juga institusi kajian kanser di Eropah, iaitu European Court Against Cancer, dan juga beberapa kajian di Amerika tentang Institute of Cancer Research Washington telah mendapati bahawa mereka-mereka yang minum arak ini akan mendapat risiko ataupun akan menyebabkan mereka mendapat beberapa jenis kanser, umpamanya kanser hati, kanser usus, sakit kanser payudara, Jadi arak ini ialah penyebab beberapa jenis kanser, Itu yang ketiga. Dan keempatnya, yang paling kita khawatiri, iaitu arak ini boleh mencacatkan pembentukan bayi dalam perut, iaitu 3 cacat yang mungkin berlaku. Iaitu pertama, pembentukan fizikal bayi itu, keduanya pembentukan muka mereka, dan ketiganya pembentukan otak mereka. Jadi peminum arak ini akan mengganggu ataupun akan mencacatkan pembentukan bayi dalam perut. Ini ialah kajian yang telah dibuat. Beberapa kajian, antara kajian yang dibuat ialah di Canada, iaitu The Medical Association Journal, yang saya petikkan di sini. Jadi kalau kita lihat contohnya, ni satu contoh di mana muka pembentukan anak setelah mereka jadi membesar,
mereka beberapa bentukan yang akan berlaku impact tadi. Contohnya hidung mereka pendek, jadi lagi satu bibir mereka di atas nipis, dan juga beberapa bentuk muka yang tidak begitu cantik, ya, maknanya tidak begitu betul. Itu kecacatan pada muka. Pada otak juga mungkin berlaku, dan kepada fizikal juga mungkin berlaku. Dan kelimanya, masyarakat akan menanggung kerugian, kerana berlakunya berbagai penyakit dan sebagainya, kemalangan dan sebagainya. Maka masyarakat terpaksa menanggung, ya, dari segi aspek pembayaran cukai, dari segi bajet kerjaan. Contohnya di Amerika Syarikat, sebanyak lebih kurang dianggarkan lebih 200 bilion dibelanjakan untuk perbelanjaan tentang kesihatan, tentang kemalangan jalan raya, jinayah berbahaya, program bentukan masyarakat dan sebagainya. Iaitu peruntukan yang agak besar. Itu telah dibuat oleh kajian Micro Clinic Society, Statistic for Alcoholism, Cost for Alcoholism, ya. Di Australia juga, kalau dianggarkan sebanyak lebih kurang 50 juta dollars US dianggarkan tentang kerjaan berkaitan dengan penyakit-penyakit yang terpaksa dibawa ke hospital untuk biayai mereka yang berpenyakit disebabkan oleh arak. Dan kalau kita lihat juga, United Nations telah buat satu kajian pada 2012. Mereka mendapati tiap-tiap tahun 3.3 juta manusia mati disebabkan minum arak, alkoholism, ya. Jadi kalau dibandingkan dalam dalam 10 saat seorang mati disebabkan arak. Dan ini telah dibuat oleh World Health Organization of United Nations, dan mereka telah membuat satu ketetapan meminta negara-negara ahli mengambil tindakan tegas bagi memperketatkan penggunaan peminuman arak ini, bagi memastikan manusia selamat dari dibunuh oleh arak ini. Fikirlah saudara-saudara, satu orang akan mati dalam masa 10 saat. Itu kajian 2012. Sekarang ni dah 2022, lebih kurang kat 10 tahun. Kalau diandaikan 1 tahun 1 second peningkatan, tiap-tiap 1 second satu manusia akan mati disebabkan arak. Itulah yang saya katakan, arak ini memusnahkan tamadun manusia, destroy human civilization. Jadi lagi satu yang kita keburukan arak ini, seperti mana yang kita ketahui lah, banyak kemenangan yang disebabkan oleh mabuk-pemabuk yang minum arak. Di Amerika saja, kajian telah mendapati bahawa 100,000 orang mati disebabkan arak, minum arak. Kemalangan 100,000 setiap tahun mati kemalangan disebabkan arak. Begitu juga kalau kita lihat, ya, di Australia contohnya, 41% daripada kematian berkaitan minum arak. Dan juga hasil kajian menunjukkan 20% yang membunuh diri pun disebabkan arak. Jadi kemalangan ini bukan sahaja sebab kemalangan jalan raya, tetapi juga membunuh diri. Jadi kita tak tahulah di negara kita ni berapa banyak kemalangan yang mati disebabkan arak. Bukan mereka yang mati memandu minum arak, tetapi melibatkan orang lain mati sebab minum arak. Jadi lagi satu juga
berbagai penyakit. Yang ketujuhnya berbagai penyakit seperti penyakit otak, penyakit penyakit hati, disebabkan kematian disebabkan minum arak. Ini adalah sinarai yang saya tunjukkan di sini, ialah sinarai yang berlaku di Amerika dan Australia. Saya tidak ada figure dalam di Malaysia, mungkin juga sama ya. Jadi saudara-saudari sekalian, Allah yang menjadikan kita ini sungguh Ar-Rahman Ar-Rahim, dan mengadakan Al-Quran sebagai garis panduan kita untuk kita ikuti, iaitu seperti mana yang digariskan dalam Al-Quran ya, di surah Al-Nahil, surah 16, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Maidah yang akhir sekali. Peringkat Allah telah mengharamkan manusia pada zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman batu sebelum datangnya Islam. Maka Islam telah menganjurkan pengharaman arak ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulan ya, kita telah membincangkan keburukan arak ini. Maka arak ini bagi mereka yang mempunyai pemikiran yang sihat dan juga pemimpin yang mempunyai pemikiran yang sihat akan mengharamkan arak ini, kerana ia bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada yang telah saya sinaraikan tadi di kalangan tadi. Jadi kita telah ketahui bahawa arak menyebabkan kerosakan. Arak bukan untuk diminum ya. Arak untuk tujuan lain seperti membasuh jamban, membasuh benda-benda kotor dan sebagainya, bukan untuk diminum. Ia merupakan najis juga ya, pembentukan arak ini. Jadi dalam hal ini kita boleh mengharamkan arak pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Kalau jika kita pimpin masyarakat, kita juga perlu memberi tahu dan mengharamkan penggunaan arak dalam persatuan-persatuan. Dan jika kita seorang pentadbir atau pengurus, manager, kita perlu mengharamkan arak dibawa pada organisasi kita, syarikat kita, dan kita buat satu standing orders tidak membenarkan arak dijual, dibeli, diminum dalam organisasi kita. Dan jika kita melaksanakan ataupun jika kita seorang pemimpin negara, kita perlu berusaha untuk mengharamkan arak ini demi untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan rakyat. Dan begitu juga kita pengharaman arak ini juga menyimatkan peruntukan wang negara, dan juga ianya menyelamatkan keseluruh rakyat ya, keseluruh rakyat. Dan yang kalau kita tidak menghalangkan minum arak, budaya minum arak ini, maka ianya akan merosakkan tamadun manusia kita sendiri ya. Tetapi jika kita tidak menjadi seorang pemimpin, tapi kita boleh membantu, menyokong pemimpin-pemimpin kita ke arah pengharaman arak ini. Jadi saudara-saudari sekalian, kita mempunyai peranan untuk memastikan bahawa negara kita, tamadun kita tidak hancur disebabkan budaya minum arak, iaitu satu budaya yang saya anggap sebagai budaya zaman batu yang dahulunya masih lagi berluasan hingga ke hari ini. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.